الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dikasihi Pak Ya selaku tuan rumah, imam dan hadirin sekalian. Saya sebenarnya langgak pantang sikit. 10 akhir ni saya biasanya tak mau keluar daripada Perlis untuk i'tikaf di masjid. Tapi ada janji besok. Jadi saya datang dan saya cuba nak datang jugalah ke rumah Pak Ya ni sebab di sini sentimental tempat. Jadi kalau tak mai macam tak kena lah. Cuma bila nak mai tu duk fikir macam mana nak elok daripada tazkirah. Kalau boleh tak mau nak bercakap. Macam ni kata dia kuih tua, kuih tak mau bercakap. Saya jadual program duk tengok di Perlis. Kalau ada tazkirah bulan puasa, selalu duk tanya, tak ada siapa ganti ke? Kalau hak tak boleh ganti tu saya pergi lah. Kalau hak mana boleh ganti tu semua saya ganti. Pasal rasa daripada dulu bala duk bercakap. Lah ramai dah orang yang boleh bercakap kan. Tak padan untuk kita bercakap. Kita pada penghujung Ramadan ini, iaitu 10 yang akhir. Alhamdulillah kita solat. Cuma saya nak sebut satu dua perkara lah dah. Yang pertama, Nabi ni seperti mana kata Aisyah, memanglah bila ditanya tentang solat Nabi pada bulan Ramadan, la yazid ala ihda fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Nabi ni tak tambah, tak lebih pada 11 rakaat sama ada Ramadan ataupun selepas Ramadan, selain daripada Ramadan. Tapi kata Aisyah, fala tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan kamu tanya tentang eloknya sembahyang dia dan panjangnya solat dia. Jadi walaupun dia 11, tapi 11 yang panjang. Kadang-kadang kita ni macam tu lah. Kita 11 juga, tapi 11 yang pendek. Jadi mudah-mudahan kita tak berakhirlah solat kita di sini. Kerana salatul lail masna, sembahyang malam ni dua-dua. Jadi balik ni solatlah lagi di rumah kita dan seumpamanya. Kerana para fuqaha majoritinya memang menyebut bahawasanya sembahyang tarawih ni 20. Ada mazhab ahlul hadis menyebut 11. Itu tidak timbul masalah, tapi sifat sembahyang tu, iaitu yang kita kadang-kadang bahaskan bilangan rakaah, kita terlepas tentang elok dan panjangnya solat Nabi SAW. Ada buat 20 nak habis juga cepat. Ada buat, kalau kita yang buat 8 ni pun 20 nak bagi habis cepat, tidak mencapailah maksud panjang dan eloknya solat Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara yang paling susah di dalam hidup kita dalam beragama ni bukanlah mengamalkan agama tu, tetapi yang paling susah ialah berterusan mengamalkan agama itu sehingga ke akhir hayat. Kerana kita ni tak tahu bila hayat kita. Sebahagian yang saya kenal di sini lama dah tadi sebut.
Yang dulu kemah berdiri, la semayang atas kursi. Kan? Yang dulu sihat, la sembang pun bercerita sakit sana, sakit sini. Panjangnya tempoh kita ini, bila kita akan berakhir, kita tidak tahu. Maka kunci kejayaan ataupun karamah yang besar, dulu saya selalu sebut di sini. Orang selalu cari karamah-karamah ni. Kalau ni time ramai suka duk cakap tentang wali-wali dan sebahagian tu mengaku dia wali. Tapi karamah yang besar di dalam hidup Muslim ini ialah istiqamahnya dia sehingga ke akhir hayat di dalam mengamalkan agama. Dan ini adalah susah. Susah untuk orang seperti saya, mungkin susah juga untuk orang seperti tuan-tuan juga. Manusia pendosa, dia buat dosa. Tapi untuk membolehkan sentiasa kita ini tawab, sentiasa kita ini tawabun, taibin, sentiasa orang yang bertaubat kepada Allah, balik kepada Allah sehingga akhir hayat adalah susah. Tuan-tuan tengok banyak perbahasan tentang agama. Kadang-kadang ada konflik aliran dan seumpamanya. Semua ni kalau dalam ilmu hak depa cakap tu kulit tu macam kulit jelah. Inti kepada agama itu sejauh mana manusia dapat mencapai kedudukan yang dekat dia dengan Tuhan. Kalau dia bahas panjang pun, dia jadi mufti ke, dia jadi apa ke, tidak dekat dia dengan Tuhan, tidak ada makna daripada segala perbahasan yang dia bahaskan. Ilmu yang dia lontarkan. Cakap pandai hadis, sanad ke, apa ke. Tapi kita tu jauh dengan Tuhan, maka tidak mencapai tujuan sebenarnya beragama. Kita mengaji hadis, nak tahu hadis sahih, nak tahu tafsiran ulama salaf, dan macam kerana kita ingin mendekatkan diri pada Allah. Bukan kerana kita nak jadikan hujah aku lebih kuat pada hujah kau. Kalaupun orang tak terima hujah kita, tapi kita rasa inilah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, dan kita mengamalkannya, itu adalah keselamatan untuk diri kita. Ayah saya meninggal dan sebelum ni pun kita melihat orang yang meninggal. Tapi ia remind saya dan juga tuan-tuan juga yang melihat kematian tentang detik akhir manusia ni. Allah kata dalam Quran, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati tu'adun kuntum tu'adun." Orang-orang yang menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang menyatakan sesungguhnya Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah. Nak kata Tuhan Allah tu gila kita boleh kata. Nak kata saya nak pegang dengan sunnah tu sekarang pun kita boleh kata. Tapi sambungan dia tu summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah hadis yang semua barangkali berapa puluh ustaz-ustaz dah baca di sini. Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'daka abada. La as'alu anhu ba'daka ahada. Wahai Rasulullah, bagi tahu aku satu perkataan tentang Islam yang aku tak perlu tanya siapa-siapa dah lepas ni. Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqam. Katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Stand firm, stay firm. Yang itulah yang paling susah. Fastaqim kama umirt. Beristiqamahlah seperti mana kamu diperintahkan.
Nabi SAW kata, kalau kamu boleh yang tu, semua. Kamu tak payah tanya siapa dah tentang agama. Allah kata, orang yang kata Rabbuna Allah, thumma istaqamu, kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada dia. Tuan-tuan, bila saya melihat kematian dan macam mana saat orang menunggu mati, ia satu proses yang menakutkan. Pertama, kita tak tahu bila nak mati. Kena proses itu, menunggu sakaratul maut. Yang saya cerita, saya juga akan lalui dan tuan-tuan juga akan lalui. Bukan kata, oh, aku ni mungkin lagi 7 tahun kot nak mati. Mungkin sekejap lagi. Tapi Allah kata orang yang istiqamah sehingga hari yang terakhir berpegang dengan agama itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kat dia. Maksudnya, sebahagian para mufassirin menyebut, masa dia nak mati, zahir, lahir, nampak dia malaikat hadir kepadanya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebut, malaikat turun kalau ruh itu baik. Ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah, keluar wahai ruh, wahai nyawa yang baik. Dia panggil kita keluar daripada tubuh kita. Masa tu orang duduk keliling kita, duk ajak kita, la ilaha illallah, laqinu mautakum. Kita dengar, tapi kita tak tahu apa kita ajak dia, dan kita tak tahu apa yang dia nampak. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun, kata apa? La alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan duka cita. Jangan takut apa yang kau akan hadapi selepas ni. Jangan duka cita terhadap apa yang akan kau tinggalkan. Tuan-tuan, hidup ni banyak duka cita. Kaya macam mana pun, senang macam mana pun, penderitaan masuk dalam hidup kita. Bila umur bertambah, banyak nikmat yang kita tak dapat lagi kecapi. Makan pun tak sedap macam dulu dah. Makan sikit dah mengah dah. Orang bawa pergi juga, dulu muda-muda orang ajak pergi luar negara mana, pantang orang ajak bagi tiket free. Duk tak larat duk tanya, bila ni kita nak pergi ni? Sekarang ni orang main pujuk pun duk fikir 3-4 kali. Kalau dah tua. Orang kata minggu nak pergi makan sedap, hampa pergi lah kata. Mai tengok nak jumpa muka kawan-kawan, nak bersosial ya sebahagian tu. Kehidupan Allah itu rahim. Dia sedarkan kita bahawasanya hang tak, ni bukan tempat hang dah ni. Semua peruntukan dah kami tarik, baru ni saya sebut di istana. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan dia dalam penciptaan. Dulu budak-budak kata tak boleh bangkit, dah di kita. Dulu tengok anak kita nak suruh dia balik bangkit, daripada lah Tok Wan tak boleh bangkit. Cucu kan. Tu pun dalam tak boleh bangkit tu, duk fikir kita punya harta gitu. Kata manusia. Padahal dalam peringkat ni, kita duk fikir tak apalah. Aku nak fikir tempat pindah aku yang baru pula. Di peringkat Allah kesian kat kita. Supaya patutnya apabila kita dah tak selesa duduk satu tempat, rumah kita dah bocor, ayak masuk, elektrik tak apa ada dah, tadi lampu pecah, macam-macam. Kita mesti fikir bila lah nak boleh pindah daripada rumah buruk ni. Dunia menjadi rumah buruk kita
semakin hidup kita bertambah. Patutnya kita fikir next kehidupan kita. Tapi syaitan ya'idukumul faqr, menjanjikan kepada kamu dengan kefakiran. Sebab tu dekat nak mati lagi seminggu pun duk tanya lagi tentang harta dia. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan, bila kita nak pindah ke ni, kita duduk di sini ni, tuan-tuan pernah bermimpi? Bila mimpi, tuan-tuan bersendirian dalam mimpi, tuan-tuan ketakutan. Ruh kita bila duduk dengan family ni, kita nak pindah ke alam barzakh, alam baru. Tak ada kita boleh bagi tahu pegawai pejabat kita ni, hampa tolong sedia kat kereta aku nak sampai airport ni. Tak ada. Kita bimbang. Mati je, tak ada kut-kut. Allah, subhanallah, sepatah, subhanallah, subhanallah. No more. Subhanallah, alhamdulillah, no more. Mati je dia bawa pergi ke sana. Menunggu hukuman sebelum hari kiamat. Barzakh yang menakutkan. Yang kita akan kesunyian, kerinduan. Kita mengetahui sebahagian yang berlaku di dunia ni. Sebab tu kita bagi salam bila pergi kubur, kerana dia mendengar. Sebab tu kita hormati mayat, kerana ada nilai pada ruh tu. Dia dah pergi sebahagiannya. Sikit bahagian masih ada, mungkin sebahagian daripada hubungan dengan dunia ni, dan dia tak berpindah sepenuhnya lagi dengan kadar yang Allah beritahu dia apa yang ada di dunia ni, daripada apa yang dia tinggalkan. Tuan-tuan, kalau kita kata tak pernah pergi Mekah kan, tuan-tuan, orang tua-tua tak pernah pergi Mekah. Ayah ni nak hantar ayah pergi Mekah ni, aku pergi dengan siapa? Pergi seorang-seorang sampai airport sana, pergi cari kat bawah mana, jumpa tawah lah kata. Oh, dia kata hang jangan buat macam tu. Sampai ayah nak ambil teksi macam mana, nak cakap Arab ke apa kan, misalnya lah. Kita pergi ke alam barzakh, pindah manusia, dia tak takut, dia tak sunyi. Bayangkan, kot tak ada kata duk WhatsApp mana ni, hampa di dunia tu tanya ustaz dengan aku ni pergi ke belah mana ni. Ustaz tu pun belum tentu selamat, mufti tak mufti. Tapi orang yang beriman, malaikat sambut dia, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kamu bergembiralah dengan syurga yang kamu dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kamu masa kehidupan dunia dan akhirat. Malaikat wali maksudnya malaikat adalah orang sahabat. They are our friends in this world. Sebab apa? Di atas semangat yang malaikat tiup dalam diri orang beriman tu, dia istiqamah sampai ke mati. Tuan-tuan tengok kehidupan kita ajaib. Kita hanya niat pukul 3:30 ni nak bangkit semayang tahajud. Kita bangun semayang tahajud. Tak perlu jam bunyi untuk kita. Siapa yang mengejutkan kita? Pukul 4 kita bangun. Kadang-kadang kita bagi dia tertepuk, bangun. Terbangun kita. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami wali-wali kamu dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, pada hari akhirat. Akhirat lagi takut. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, dia kata bila kita bangkit pada kubur, lagi takut. Tapi malaikat akan sambut
untuk bawa kita menghadapi mahkamah Tuhan Rabbul Jalil bagi orang beriman. Kita orang biasa takut kena panggil pergi mahkamah. Kita cari lawyer. Lawyer lah boleh duk iring kita berjalan. Dalam dunia ni lah, cari hak bahai sikit. Walaupun kadang-kadang tak ada menang pun. Kan? Tapi malaikat sambut daripada kubur, pi kepada perbicaraan. Allah kata, malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu di syurga itu apa saja yang diri kamu teringin padanya. Walakum fiha ma tad'un. Kamu padanya apa saja yang kamu minta, kamu nak dia bagi. Tuan-tuan, berapa banyak cita-cita kita dalam dunia yang kita tak kecapaian? Banyak. Dapat harta, orang macam baru harta dunia, baru beli kereta, excited, sebelum kereta sampai, duk fikir lah. Sampai kereta tu, kalau boleh malam pun nak tidur dalam kereta tu. Pakai seminggu, pakai 2 minggu, pakai sebulan, hari pertama tu Allah, tercelek sikit orang pegang tangan, ambil tu dia, cuci. Pakai setahun, tak peduli dah kereta dia pun. Dunia. Mata'un ghurur. Perhiasan yang menipu. Dapat rumah yang hebat. Oh, hari pertama duduk. Tak lena, walaupun duduk rumah tu, duduk teringat rumah kita baru. Lama-lama, dapat isteri yang hebat, cantik. Oh, sakan. Lama-lama, tengok isteri orang, lupa bini kita. Dunia. Dunia. Berapa banyak cita-cita kita dalam hidup tak tercapai. Tapi di akhirat, Allah hadirkan semua impian-impian ini. Tuan-tuan, simpan impian kita ni di akhirat. Tengok yang tu teringin, tengok yang ni nak. Simpan impian ni. Kita kadang-kadang manusia ni hasad, kan? Kalau tak hasad pun, kita, dia tu sakan. Dia dapat hatu, kita tak dapat. Tapi tuan-tuan, bila kita fikirkan syurga, kita fikirkan tak ada apa. Kita harap kita dapat syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sampaikan untuk diri saya? Saya tengok sebahagian orang yang mati, ada banyak hajat yang dia sebut dalam dunia ni, kita pun tak dapat tunaikan untuk dia, dia pun tak dapat kecapi hajat tu. Tapi kalau kita hidup di dunia ni, kita tak masuk syurga, ia adalah satu perjalanan yang sangat merugikan. Kalau tak masuk syurga ni, boleh pula kau tak dapat masuk syurga, hampirlah merayau tang mana-mana sudah masuk ni. Bolehlah kot gagah kan, pergilah merayau kita duduk tang nusat, tang nisat. Tapi bila tak masuk syurga, tempatnya adalah neraka, na'udzubillah. Maka mudah-mudahan Ramadan ini, walaupun tuan-tuan dengar benda yang sama lah, dalam perjalanan usia yang banyak sebahagian kita, dan yang muda ke, samalah juga. Penyudahan kita ni beramal, sebutlah geng apa, ahli sunnah wal jamaah ke, salafiyah ke, lah pada pula Asy'ariyah Maturidiyah ke, kalau tak berakhir dengan syurga, sia-sia semua ni.
mengaji hadis ke, mengaji apa ke, kalau tak berakhir dengan syurga, sia-sia semua. Jadi mufti ke, cakap pandai ke, YouTube banyak ke, la yanfa'u. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Saya nak remind diri saya. Apabila saya fikir, kadang-kadang saya susah hati. Di atas YouTube, ceramah saya banyak daripada muda sampai sekarang. Saya kadang-kadang fikir, banyak mana saja yang aku boleh bawa ambil benda ni di sisi Allah Ta'ala. Mungkin sebahagian main ceramah tu, pasal Pak Ya panggil, lagi Pak Ya bagi apa ke apa. Tu orang tu panggil senama kita. Tuhan lebih mengetahui segala. Dalam banyak pengamalan agama ni, sebahagiannya oleh manusia nifaq, hipokrisi. Sebab itu puasa mengukur kadar ikhlas hanya Tuhan. Tahajud mengukur kadar ikhlas. Sebab itu orang tak tahajud buat siaran bagi orang tengok. Tahajud, bangun malam, doa, istighfar kita dengan Allah Ta'ala adalah mengukur penyelamat kita mudah-mudahan. Setiap hari para anbiya, orang-orang soleh, setiap hari mereka bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur beristighfar. Bukan 2 bulan sekali sebulan. Sepatutnya setiap malam kita bangun, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku zalim diriku dengan kezaliman yang banyak. Tidaklah dapat mengampunkan dosa aku melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika. Ampunkanlah aku dengan keampunan dari sisimu. Setiap malam. Sehinggalah mudah-mudahan ini semua menjadi amalan kita. Sehinggalah hari kita jumpa dengan Allah Ta'ala, setiap malam kita menyebut, Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, ampunkanlah aku. Bagusnya mengaji sunnah ni, dia tak suruh tunjuk kat orang. Dia tak suruh kata, cari tasbih besar sikit berjalan, baru nampak orang, nampak kita wali sikit. Dia tak ada yang tu. Mudah-mudahan dengan ajaran sunnah itu, menjadikan kita dapat memimpin diri kita supaya tidak terhakis amalan kita. Banyak sunnah ajak kita ni, kalau sedekah pun tak payah habaq ke orang. Semayang malam pun tak payah duk cerita ke orang. Buat baik pun tak payah. Doa ke orang pun tak payah cerita ke orang. Kejadian-kejadian ajaib, mimpi-mimpi yang ajaib, kurniaan Allah pada orang soleh, sunnah ajak, kita simpan, kita takut kita riak, cerita ke orang, atau pada keluarga kadang-kadang kita tak cerita. Sebab kita tak mau. Akhirnya kita rasa ujub dengan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bukan promosi amalan kerohanian untuk mendapat tempat di sisi masyarakat. Agama, kadang-kadang agama ni, syaitan yang ajaib, dia boleh twist benda tu. Menangis ni, air mata ni memadamkan api neraka. Tapi air mata yang menangis Quran ni boleh menyalakan api neraka. Sebab apa? Kita tangis supaya orang nampak, Masya Allah, wali dia tu. Soleh dia tu. Sebab tu, mudah-mudahan kita semua ikhlas dengan agama ni. Saya pesan untuk diri saya dan tuan-tuan. Seriau jugalah. Sebahagian orang dah mengaji dengan saya. Lama perjalanan ni. Kita hak mengajak pun tak tahu mana. Takut orang yang duk mengaji kita pun tak, akhirnya tak ke mana. Saya cuba berlepas diri lah hal ni. Tuan-tuan,
semua perbicaraan yang saya ucapkan, kalau tak menuju kepada dekat dengan Tuhan, tuan-tuan jangan ambil. Semua perbicaraan yang dapat membawa pada Tuhan, benar di sisi hujah kitab dan sunnah, tuan-tuan ambil. Kerana agama ni bukan soal argument. Argument untuk menegakkan ketulinan agama, kerja para ulama. Tapi agama ialah pengamalan dalam diri kita sendiri. Bila kita dapat beramal dengan agama, kita ikhlas dengan Allah Ta'ala, kita bangun tahajud, kita ibadah, kita sujud, kita minta ampun, kita bersedekah kerana Allah, kita sentiasa insaf dalam diri kita. Tuan-tuan, untuk menimbulkan rasa sentiasa dalam diri bersalah di hadapan Tuhan. Ya Allah, aku bersalah, ya Allah. Aku salah, ya Allah. Sentiasa kita rasa kita salah di depan Tuhan. Sentiasa kita rasa kita kurang depan Tuhan. Sentiasa kita rasa gagallah aku ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku mengaku banyaklah nikmatmu padaku dan banyaklah dosa aku. Sehingga kita mencapai ke tahap itu. Mudah-mudahan kita benar-benar mencapai agama yang Tuhan redha pada kita. Redha Tuhan itu bila dia redha, terasa dalam diri kita. Agama ni tuan-tuan, dia macam demam juga. Kalau tak betul, dia pahit mulut. Walaupun kita tunjuk macam kita kemah. Tapi kalau betul, ia tenang berada di dalam dada kita. Itu agama. Hanya kita yang tahu antara hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.